Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Nadia Azmi, hos untuk Hello Doktor kali ini. Topik kita pada hari ini ada kena-mengena dengan kesihatan mental. Tajuk kali ini adalah dilema skizofrenia. Apakah skizofrenia? Apakah punca-puncanya? Dan bolehkah kita sembuh daripada penyakit skizofrenia? Kita akan bertemu dan membincangkan perkara ini dengan doktor pakar nanti, dan kita semua sedia maklum bahawa kesedaran di kalangan masyarakat tentang penyakit mental semakin meningkat. Sebelum itu, jom kita lihat bingkisan yang disediakan. Kau siapa? Aku tanya kau siapa? Kenapa kau selalu kacau aku? Kenapa kau selalu kacau aku? Beritahu aku kau siapa? Saya ni Radin. Your husband. Saya tolong letak pisau tu. Jangan buat macam ni, sayang. Please. Penyakit depresi, skizo dan penyakit mental tak boleh pulih macam tu je. Awak kena faham yang awak masih perlukan rawatan optimal yang berterusan. Jadi saya dekat sini nak bantu awak. Kami tahu. Cuma rasakan Nazam betul-betul setia tak dekat Syah. Nak rampas kebahagiaan saya. Mati tu sakit tau. Itu dia tadi satu sedotan daripada drama yang memaparkan kehidupan seorang pesakit yang mempunyai penyakit mental. Dan sebelum saya memperkenalkan doktor pakar kita, saya ingin mengingatkan semua penonton Hello Doktor untuk follow dan like Facebook page kami di Hello Doktor TV3, dan kami ingin dengarkan daripada anda sebarang pendapat ataupun perkongsian di ruangan Facebook kami, dan juga anda boleh menonton semula episod untuk hari ini di Facebook. Jadi untuk hari ini membincangkan tentang skizofrenia, bersama kita adalah Dr. Muhammad Hafiz Norzan, pakar psikiatri daripada Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental Hospital Kuala Lumpur. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doktor, kalau kita tengok tadi sedotan drama memang seram. Itu menceritakan tentang sisi gelap seorang pesakit yang mempunyai penyakit mental. Itu kalau drama. Kalau dalam kehidupan sebenar macam tu juga ke doktor? Mungkin saya rasa agak kurang lah kot. Biasalah nama pun drama kan, kadang-kadang di-amplify sikit efeknya. Tapi ada persamaan apa yang kadang-kadang ditayang di drama tu dengan apa yang simptom-simptom yang dihadapi oleh pesakit psikiatrik kami. Ya doktor, dan hari ini kita akan membincangkan secara spesifik tentang skizofrenia, salah satu penyakit mental yang ada, yang wujud. Jadi boleh doktor terangkan definisi skizofrenia? Okey, boleh Nadia. Skizofrenia ni saya cerita sedikit sejarah lah kot kan. Orang kata nama skizofrenia tu adalah daripada perkataan Greek lah, di mana dia terbahagi kepada dua. Yang pertama skiz atau skizo, itu bermaksud split atau terbelah lah. Friend tu merujuk kepada minda. Jadi secara basicnya skizofrenia bermaksud minda yang terpisah. Jadi itu saya rasa jelas kan, menggambarkan bila seseorang tu kan telah mengalami penyakit skizofrenia, agak common atau agak umum di mana orang akan describe personality individu tu sebelum dan selepas skizofrenia tu, dia jadi orang yang berbeza. Jadi skizofrenia ni adalah perkataan yang dipopularkan oleh pakar psikiatrik daripada Switzerland. Nama dia Dr. Eugen Bleuler lah. Okay. Dia kenalkan nama ni pada satu konferens psikiatrik di Jerman pada tahun 1908, dan sehingga hari kini kita masih pakailah menggunakan terma skizofrenia. Bila doktor sebut terpisah, adakah mereka ini terpisah daripada personality mereka yang sebenar, ataupun terpisah daripada dunia nyata, dunia realiti? Adakah itu definisi seseorang yang menghidap skizo? I see.
secara umumnya skizofrenia ni adalah salah satu jenis pesakit psikiatrik yang di bawah kategori psikosis atau kadang dulu bahasa lama kita panggil gila lah, atau di mana terkeluar dari realiti. Jadi seseorang yang ada penyakit skizofrenia secara umum ini adalah penyakit psikotik yang menyebabkan apabila mereka dalam keadaan tidak sihat, mereka reality testing atau kemampuan diorang membezakan realiti dan tidak realiti itu terganggu. Nanti saya boleh cerita lebih lanjut lah simptom-simptom yang mereka alami. Doktor, secara ringkas statistik pula, secara global dan juga di Malaysia, berapa ramai anggaran lah orang yang menghidapi skizofrenia? I see. Kalau berdasarkan statistik terbaru yang saya dapatkan daripada antarabangsa, diperkirakan 1 daripada 300 orang mengalami pesakit skizofrenia. So jumlahnya agak banyaklah. Kita boleh perkirakan ada kajian yang mendapati dia kata prevalence lah kebanyak orang yang mengalami skizofrenia ni 1% daripada populasi keseluruhan. Jadi kalau kita tengok populasi dunia ada berapa bilion manusia, jadi agak ramai jugalah penghidap penyakit skizofrenia. Untuk di Malaysia, kalau data yang saya boleh ambil adalah daripada laporan kedua National Mental Health Registry yang pernah kita buat pada tahun 2000. Data ni agak lama lah, tahun 2003 hingga 2005. Kalau berdasarkan data tu, diperkirakan pesakit skizofrenia di Malaysia ni adalah sebanyak 5 orang untuk setiap 100,000 orang population. Tapi of course banyak pakar berpendapat zaman sekarang jumlah ni sepatutnya jauh lebih tinggi. Lebih tinggi. Kerana mungkin lebih ramai yang didiagnosis. Betul. Kerana kesedaran yang meningkatlah, kian meningkat. Ya, betul. Doktor, bagaimana kita boleh mengesan tanda-tanda awal, gejala-gejala yang kita boleh nampak pada seseorang yang menghidapi skizofrenia? Okey, mungkin saya mulakan dengan simptom-simptom penyakit skizofrenia itu sendirilah. Walaupun secara umumnya skizofrenia itu adalah penyakit psikotik. Jadi kita boleh bahagikan simptom-simptom skizofrenia ni kepada 4 domain. Iaitu apa yang kita panggil positive symptom, negative symptoms, mood symptoms ataupun satu lagi cognitive symptoms. Okey, positive symptom bukanlah simptom yang bersifat positif. Maksudnya sebelum waktu sihat tak ada, tapi waktu sakit ada. Ini adalah simptom yang biasa kita jumpa dalam skizofrenia, iaitu hallucination dan juga delusion. Okay, delusion mungkin untuk pengetahuan penonton adalah apa yang di mana seseorang itu ada delusion ni adalah diorang memegang satu kepercayaan yang sebenarnya salah, tidak ada bukti tapi diorang percaya betul-betul. Kadang-kadang kalau kita dah tunjukkan bukti apa yang diorang percaya ni tak betul, tak tepat, dia akan kata kita salah. So ini kita panggil delusion. Yang simptom ketiga yang common untuk positive symptom adalah disorganized speech atau percakapan yang tidak teratur. Mungkin kalau pada sesiapa penonton yang pernah ada pengalaman kan bercakap dengan seorang yang mungkin ada penyakit jenis psikotik, kadang kita tanya lain, dia jawab lain, kita tanya A, dia jawab B kan. Itu kita panggil percakapan tidak teratur lah. Okey, tadi positive symptoms. Yang kedua, negative symptoms of schizophrenia. Negative symptoms skizofrenia bermaksud waktu individu tu sihat, dia tak ada isu benda tu, tapi bila dia sakit dia hilang sifat tu. Okey, contohnya adalah anhedonia. Example lah, anhedonia di mana individu itu menunjukkan hilang minat untuk melakukan sesuatu perkara, terutamanya perkara yang menyeronokkan. Kalau dulu mungkin bila dia sihat, kita ajak dia janji benda best, dia mesti ikutlah. Tapi kadang-kadang bila kita ajak dia benda yang best-best pun, kita tengok dia dah tak ada minat dan kita pun tak tahu kenapa. Itu yang pertama. Yang kedua, alogia, kurang bercakap. Jadi mungkin kalau kita kenal dia dulu seorang yang berceloteh, suka bersembang kan. Tapi lepas dia dapat penyakit skizofrenia, dia akan jadi seorang yang pendiam. Kita ajak dia sembang pun dia tak nak layan kita lah. Sama juga dengan interaksi sosial. Kalau dulu kita kenali individu tu sebagai seorang yang tak ada masalah lah nak berinteraksi, sangat periang, akan join segala jenis aktiviti dengan kawan-kawan. Tapi lepas dia sakit,
dia tak akan menunjukkan dia tak nak buat aktiviti ni semua, dia akan menyendiri. Itu yang kadang-kadang kita salah faham, kita ingat dia tengah murung, kita anggap dia mungkin tengah bersedih akan sesuatu, tapi sebenarnya tidak. Okey. Yang ketiga adalah cognitive symptoms. Banyak pesakit skizofrenia memang mengalami masalah kognitif dari segi berkurangnya daya fikir. Jadi daya fikir terjejas. Kalau saya bagi contoh, kalau misalnya ketika sihat dulu, dia tak ada masalah. Kalau bila terjadi sesuatu masalah atau perkara, dia boleh fikirkan tentang masalah tu dan dia boleh cari solution, dia boleh buat apa yang dia nak. Tapi lepas dia sakit, kadang-kadang even basic problem, benda simple pun dia tak mampu nak menghasilkan satu solution. Jadi kadang-kadang kita yang kena bantu walaupun benda tu nampak mudah. Yang terakhir adalah affective symptom atau mood lah. Ini yang kadang-kadang ada pesakit skizofrenia, selain gejala psikosis, halusinasi tu, dia ada juga simptom mood yang prominent, yang jelas. Yang ni kadang-kadang mirip macam penyakit bipolar. Di mana kan bipolar dia ada fasa dia panggil emosi mania versus depression kan. Kadang-kadang pesakit skizofrenia pun ada yang menunjukkan komponen mood symptom yang ketara berbanding pesakit skizofrenia yang lain. Ada simptom yang mirip lah antara kedua-duanya, doktor. Betul. Dan peranan masyarakat juga sangat penting untuk membantu dan membantu pesakit untuk mendapatkan sokongan ataupun khidmat pakar yang diperlukan. Jadi kita akan berbincang dengan lebih lanjut tentang skizofrenia dan juga apakah peranan orang di sekeliling untuk membantu seseorang yang menunjukkan tanda-tanda skizofrenia. Kita kembali selepas ini. Anda masih lagi sedang menonton Hello Doktor, di mana topik pada hari ini adalah tentang dilema skizofrenia, dan kami masih lagi bersama dengan Dr. Muhammad Hafiz. Tadi kita ada berbicara tentang apakah gejala-gejala ataupun faktor yang menyebabkan ataupun tanda awal yang akan ditunjukkan oleh seorang pesakit yang mempunyai skizofrenia. Sekarang ini saya nak tanyakan dengan doktor, apakah punca-punca yang menyebabkan seseorang itu mendapat skizofrenia? Adakah keturunan memainkan peranan, doktor? Okey Nadia. Pada kebanyakan penyakit psikiatrik ni, dia tidak ada satu punca. Dia banyak punca, apa yang kita panggil multifaktorial lah. Okey, tapi untuk skizofrenia tidak kita nafikan. Kalau berdasarkan kajian-kajian yang dijalankan, memang ada faktor genetik atau kita panggil keturunan lah memainkan peranan dalam munculnya penyakit ni pada seseorang individu itu. Cuma kajian lanjut sehingga masa kini mendapati nak kata dia tidak ada spesifik satu jin saja, genetik saja yang menjadi punca. Makin dikaji, didapati banyak genetik jenis-jenis jin yang terkait dengan munculnya penyakit skizofrenia. Itu yang pertamalah. Yang kedua, faktor environment. Faktor environment ni kita boleh pisah kepada faktor psikologi dan juga psikososial. Kalau berdasarkan data yang kukuh, yang solid, risk factor yang didapati memainkan peranan penting dalam munculnya penyakit skizofrenia itu, yang pertama adalah ketika faktor ni kita kembali waktu zaman ibu mengandung. Jadi ibu yang ketika dia mengandungkan anak dia tu mengalami masalah seperti malnourish atau kurang nutrisi. Didapati juga bayi yang mengalami malnourishment ketika mengandung ni, risiko diorang untuk develop skizofrenia agak tinggi banding populasi yang tidak mengalami masalah yang sebeginilah. Faktor yang lain ketika masa yang sama adalah jangkitan kuman ataupun infection. Jadi data juga menunjukkan kalau terjadinya jangkitan kuman, virus atau bakteria ketika fasa mengandung ataupun sejurus selepas dilahirkan, ini pun kalau dipercayai jangkitan kuman ni mungkin boleh menyebabkan overactivation of immune system yang akhirnya dia mengganggu tumbuh saraf yang sihat, yang menyebabkan skizofrenia muncul pada bila usia dia dah mendewasa macam tu. Itu. Ya. Doktor, selain daripada itu, adakah penyalahgunaan dadah juga salah satu faktor yang boleh menyebabkan seseorang itu menjadi skizo? Betul. Penyalahgunaan dadah juga telah didapatilah boleh menjadi faktor risiko munculnya penyakit skizofrenia, iaitu kebanyakan dari dadah jenis cannabis atau kita panggil ganja, dan juga yang dadah yang banyak juga digunakan oleh
individu zaman sekarang itu amfetamin dan methamphetamine. Dadah-dadah jenis ni didapati kalau diambil pada usia awal atau masih muda, kalau penggunaannya berterusan dan kita percayai setiap kali individu tu menyalahkan guna dadah, impak buruk dadah tu akan merosakkan saraf otak dan akhirnya bila kerosakan tu menjadi permanent ataupun kekal, itulah di mana kalau individu tu mungkin pada peringkat awal bila dia di bawah pengaruh dadah dia mengalami gangguan halusinasi. Tapi kalau habit pengambilan dadah tu telah merosakkan sel saraf otak dia, nanti kalau datang satu hari di mana dia stop ambil dadah tu pun halusinasi tu kekal. Jadi kalau terjadi yang sebegitu, kita akan mendiagnose pesakit itu dia telah mengalami, kemungkinan besar dia telah mengalami penyakit skizofrenia. Dan kita selalu kaitkan skizofrenia ini dengan pesakit remaja ataupun dewasa sahaja. Bagaimana dengan golongan kanak-kanak? Adakah mereka berisiko juga untuk mendapat skizofrenia? Tetapi tadi doktor telah pun memberi pencerahan tentang bayi yang tidak mendapat nutrisi yang secukupnya pun boleh menjadi satu penyebab. Tetapi adakah apabila mereka sudah membesar dalam early childhood years itu, adakah mereka berisiko untuk mendapat skizofrenia? I see. Kebiasaannya penyakit skizofrenia ni dia muncul common age lah. Paling banyak muncul pada usia akhir remaja, itu sekitar umur 18 sehingga pertengahan 30-an. Itu kalau berdasarkan kajian epidemiologi. Itu paling banyak, itu jangka umur di mana paling ramai orang muncul simptom-simptom penyakit skizofrenia, tapi tidak dapat dinafikan. Ada individu yang telah menunjukkan simptom lebih awal atau simptom lebih lambat lah. Jadi ada individu seusia kanak-kanak, seusia umur 6-7 tahun pun telah menunjukkan simptom skizofrenia sebegitu awal. Ada yang agak lambat, mungkin ujung 30-an atau mungkin awal 40-an. Cuma dari segi prognosis atau kebarangkalian untuk sihat tu biasanya kalau muncul pada common age tu prognosisnya lebih baik. Tapi kalau penyakit skizofrenia ni muncul terlalu awal atau terlalu lambat, ada kajian data yang menunjukkan prognosisnya agak kurang sikit. Baik, doktor, kita ada satu bingkisan laporan khas yang memaparkan pengalaman seorang pesakit yang mempunyai skizofrenia. Jom kita saksikan. Kalau kita senyap sebentar kan, sekarang saya akan mulalah dengan suara-suara ataupun dengan benda-benda yang boleh dikatakan seram jugalah. Pada tahun 2015, Muhammad Faris Nazrin Khairun Nazir, 30 tahun, telah disahkan oleh doktor mengalami kecelaruan skizoafektif di Hospital Serdang. Dia mengalami simptom penyakit berkenaan sejak umur 15 tahun, tetapi tidak menyedarinya walaupun mempunyai tanda yang jelas seperti kerap mendengar bisikan halus dan berhalusinasi. Saya antara, orang panggil apa, kanak-kanak yang bersinar lah waktu kecil dulu sebab selalu dapat perhatian. Saya darjah 3, saya pindah ke sekolah. Dari situlah yang mulanya cabaran hidup saya lah sebagai seorang pesakit mental. Saya dibuli oleh senior yang ambil diperiksa. Disebabkan saya tak dapat rawatan awal depresi tu, jadi simptom-simptom tu makin lama makin merebak. Jadi saya dah mula dengan suara, saya boleh dengar, saya boleh nampak apa yang orang tak nampak. Lepas tu mood saya pun kejap ekstrim ke bawah, kejap ekstrim ke atas. Bila masuk ke college, hidup bersama dengan kawan-kawan, waktu itulah simptom saya makin lama makin jelas. Sampailah satu hari tu, psikosis saya itu menggila. Orang kata menggila lagi teruk kan. Sebabkan itulah kawan-kawan saya bawa saya ke klinik swasta pada mulanya, dan doktor tu dia suspect saya ada skizofrenia. Kemudian saya pergi ke Hospital Serdang, barulah pada waktu itu saya dikatakan ada bipolar disorder. Saya masih perlukan ubat. Kami kata saya tak ambil dan akan timbullah simptom-simptom yang lain, contohnya macam depresi ataupun anxiety. Saya buat pembacaan kan macam mana nak hidup dengan bipolar ataupun skizoafektif. Mereka ada sarankan psikoterapi. Dari situ saya pergi psikoterapi untuk berbincanglah dengan terapis tu macam mana untuk hidup
dengan penyakit ni kan, sebab penyakit ni ialah penyakit yang kronik. Jadi saya akan bawa penyakit ni sampai ke akhir hayat lah. Dalam sesi psikoterapi tu, saya diajar untuk bernafas, untuk melawan balik, membalas balik apa yang pemikiran saya bercakap tentang situasi itu. Itulah kepentingan untuk mendapatkan rawatan. Bila kita dapat rawatan, kita tahu macam mana nak counter. Kepada penonton Hello Doktor TV3, saya sarankan anda semua untuk mendapatkan rawatan awal jika ada timbulnya simptom-simptom depresi dan anxiety. Itu dia kata-kata daripada seorang pesakit yang mempunyai skizofrenia. Doktor, kalau pesakit tadi ada mengatakan untuk mereka-mereka yang ada tanda-tanda skizofrenia untuk mendapatkan pemeriksaan ataupun khidmat pakar dengan awal, doktor. Jadi bilakah seseorang individu itu perlu mendapatkan pemeriksaan, doktor, jika telah mengenal pasti mereka mengalami tanda-tanda skizo? Faham. Okey Nadia, biasanya nasihat umum kita kepada masyarakat atau mana-mana individu, kalau kita dapati sama ada diri kita ataupun ahli keluarga kita atau kawan-kawan, kalau mereka menunjukkan saja simptom-simptom seperti yang halusinasi atau perubahan tingkah laku dan sebagainya itu, kalau kita tidak pasti, sebenarnya tidak salah untuk kita bawa untuk dapatkan pemeriksaan awal. Okey, biasanya dekat psikiatrik ni diagnosis kita panggil diagnosis of exclusion. Kita akan buat pemeriksaan, kita akan dapatkan semua informasi, tapi kita make sure kita tak miss punca-punca lain yang mungkin bersifat medical. Tidaklah semua individu yang mengalami gejala psikotik ni semua psikiatrik. Kadang-kadang ada juga condition medical seperti infection, metabolic disorder dan sebagainya pun boleh menyebabkan gejala psikosis. Sebab itu, kalau ada saja orang yang kita kenal telah menunjukkan simptom-simptom skizofrenia, tidak salah pada saya lah untuk kita dapatkan rawatan awal, pemeriksaan awal, supaya kita dapat pastikan dulu diagnosis tu ada atau tak ada skizofrenia, dan the moment doktor rasa okey ini adalah penyakit skizofrenia, dan doktor akan terus dapat memulakan rawatan yang pesakit tu perlukan. Dan doktor, adakah terdapat peringkat-peringkat yang berbeza dalam seseorang yang mempunyai skizofrenia ni? Okey. Secara umum, skizofrenia tu adalah penyakit psikotik jenis kronik. Tapi kita ada juga kita panggil fasa yang acute versus kronik lah. Jadi yang penting, kalaulah seseorang yang mengidap penyakit skizofrenia ni dapat rawatan awal, maksudnya tidaklah ditunggu-tunggu. Mungkin dalam tempoh terdekat lepas individu tu mengalami gangguan halusinasi dan sebagainya, cepat-cepat dibawa untuk pemeriksaan lanjut. Dan kalau dapat dirawat awal, kajian mendapati kalau kita rawat skizofrenia ni awal, insya-Allah kita akan dapat sembuhkan dengan kadar yang lebih baik dan mungkin dengan menggunakan ubat yang tidaklah begitu banyak, dan prognosisnya jauh lebih okey. Kita dapat selamatkan brain function tu. Yeah. Kenapa? Sebab kajian mendapati bila dilakukan brain imaging, bila kita scan otak pesakit-pesakit skizofrenia yang bersifat kronik, dan bila kita bandingkan dengan scan otak orang yang sihat, kita dapati brain volume atau struktur atau isi padu saraf otak pesakit skizofrenia tu dia lagi sedikit. Dan itu kita berpendapat ini mungkin manifestasinya yang terjadi macam isu simptom macam saya mention tadi. Tak dapat berfikir dengan baik, ada gangguan emosi, ada gangguan mood, lepas tu ada gangguan halusinasi dan sebagainya. So point dia, kita rawat awal, kita dapat sembuhkan awal, dan prognosisnya tu akan jadi lebih baik berbanding kalau kita biarkan keadaan tu kronik tu berpanjangan. Sebab makin lama kronik tu, itu tidak sihat untuk saraf otak kita. Dan kalau kita startkan rawatan agak lewat, masih boleh elok, maksudnya masih dapat kita kurangkan simptom tu, tapi mungkin peratus nak hilang tu tak sebanyak kalau kita rawat awal. Ya, betul. Doktor, mungkin di antara penonton doktor ada yang pernah mengalami tanda-tanda skizofrenia ini, boleh relate, boleh faham apa yang doktor memberi pencerahan hari ini, ataupun mungkin ada orang yang dekat dengan mereka yang mengalami simptom-simptom skizofrenia. Kami nak dengarkan daripada anda. Tinggalkan perkongsian dan pengalaman anda di Facebook page kami Hello Doktor TV3. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini.
Kembali dalam Hello Doktor dan untuk segmen ini kita akan beralih daripada topik skizofrenia buat sementara waktu untuk membincangkan tentang kepentingan penjagaan usus. Dan untuk ini kita ada tetamu di studio iaitu Datin Smitra Ramachandran, Ketua Pegawai Eksekutif daripada Nutra Sendirian Berhad. Apa khabar dan selamat datang Datin. Thank you so much for the invitation and khabar baik. Datin, boleh terangkan kepada kami apakah kepentingan penjagaan usus dari segi penghadaman dan juga kepentingannya secara holistik untuk kesihatan kita? Okey, selalunya apabila kita bercakap mengenai usus, apa yang kita tahu tentang proses pembuangan sahaja. Pembuangan najis besar, najis kecil, pencernaan dan juga penghadaman. And penghadaman ni, dia amat berkait rapat dengan isu-isu seperti gastrik, GERD. And kalau kita tengok, ini juga berkaitan dengan anxiety. It's related to emotional, mental issues. And kita tengok, I just want to share with you, kalau kita ada isu dengan kulit, apabila kita ada isu dengan kulit, kita akan sibuk membeli produk-produk untuk makeup, skincare ataupun yang supplements like that. And second, untuk keguguran rambut, also same issue. We will be looking for produk yang akan membantu kita. And ketiga, apabila kita ada gangguan emosi, kita akan pergi jumpa dengan psikiatris. Kita akan pergi ambil ubat. Lepas tu kita akan gunakan kaedah seperti yoga and everything. But semua isu ini actually berkait dengan usus kita. Because dekat usus kita ni terdapatnya gut microbiome ataupun flora. We call it as flora dekat kita punya usus yang memainkan peranan yang amat penting. Tetapi disebabkan oleh lifestyle kita, disebabkan oleh pemakanan yang kita ambil. Ini menyebabkan terlalu banyak gangguan dekat gut microbiome kita. And dia menjadi dysfunctional. Ya, tidak boleh berfungsi seperti yang sepatutnya. Yes. Kalau penjagaan usus ini, adakah ia terhad hanya kepada detox sahaja? Tidak. Sebenarnya detox ni, organ kita sendiri boleh buat detox if you can give the right food untuk you punya organ tu. Apa masalah kita semua sekarang, kita just try to take a drink and then kita claim that is as a detox. Sebenarnya usus kita, hati kita, skin kita boleh buat proses detox. Sebab tu kami ada 5 skim cepat sihat. Kalau betul-betul nak buat proses detox ni, you kena berpeluh, you kena membuang air kecil, you kena membuang air besar, you kena exercise, yang you kena praktiskan teknik pernafasan. Kena berikan makanan yang betul kepada usus dan hati you. Apabila keradangan meningkat, and memang disebabkan oleh aktiviti harian kita, keradangan akan automatically meningkat. Ini akan menyebabkan sel-sel kita tak berfungsi. And apabila sel-sel kita tak berfungsi, especially dekat usus dan juga hati kita, itu yang menyebabkan 80% penyakit dalam badan kita. Name it, dari segi kecantikan, dari segi emosi, penghadaman, penyakit-penyakit kritikal, the moment sel you tak berfungsi, that's the moment penyakit tu start. Bagaimana usus boleh memberi kesan kepada emosi kita? Kita tahu secara fizikal boleh memberikan kita penyakit jika tidak dijaga dengan betul. Tetapi dari segi emosi bagaimana, Datin? Okey, dari segi emosi, kalau tengok dekat usus kita, dia juga terdapatnya lebih daripada 50 jenis sel-sel yang berkaitan dengan hormon dekat usus tau. So, bila berkaitan dengan mood, emosi ini, serotonin, dopamin dihasilkan dekat usus kita. So, kita selalunya akan ada fight or flight punya syndrome, which starts with our usus as well. Pernah tak you perasan bila you nak tulis exam ke apa ke, you akan ada macam butterfly feeling and everything. Sepatutnya hati you kan? No, actually it's in your gut. Dan juga kalau kita tengok dekat atas meja ni Datin, ada produk Nutra Fiber D+. Yes. Boleh Datin terangkan tentang kepentingan ataupun kelebihan? Okey, selalunya kalau wanita dia perlukan serat yang macam 25 hingga 28 gram. Kalau lelaki dia perlukan 32 gram of fiber. And apabila bercakap mengenai penjagaan usus, fiber is ultimate. And you perlu dapatkan fiber yang sepatutnya boleh membantu you untuk menjaga usus. And kedua adalah bakteria baik. And apabila kita bercakap mengenai bakteria baik dalam usus kita, bakteria baik dikenali sebagai probiotics. And makanan kepada bakteria baik itulah prebiotics. So dalam Nutra ni dia ada fiber and also prebiotic. Selain itu, tadi kan I cakap hati kita memainkan peranan yang amat penting. So dalam ni juga ada milk thistle dan dandelion root yang merupakan makanan kepada usus kita. Okey. Dan ini adalah secara minuman ya, diambil kita minum. Nutra Fiber D+ ini. Dalam tu akan ada sachet ni. Okay. And then you just mix with warm water, boleh amalkan seperti biasa setiap malam. Dan apakah kelebihan Nutra Fiber D+ ini kalau kita dibandingkan dengan minuman fiber yang lain? Okey, Nutra Fiber D+ ni actually yang ni bukan detox. And ini bukan ubat.
Sebab kami daripada farmasi and selama 20 tahun kami dah tengok macam-macam isu. Orang datang beli ubat and keluar but tak ada penyelesaian. So kita berikan makanan yang betul untuk membantu you atasi masalah dari segi root cause you, which is your hati and also your usus. Sebab tu dalam ni ada milk thistle and dandelion root, makanan untuk hati you, and also prebiotic dengan fiber, makanan untuk you punya usus. So apabila you berikan Nutra ni, you dah berikan makanan yang betul kepada usus dan hati, so that usus dan hati you boleh start untuk menjalankan fungsi dia seperti biasa secara optimal. And dia akan membantu mengurangkan keradangan dalam diri kita. Apabila keradangan berkurangan, sel kita akan berfungsi dengan lebih baik. Saya pasti maklumat yang Datin telah berikan kepada penonton Hello Doktor memberi sedikit sebanyak manfaat kepada mereka semua, kerana mungkin ramai tak tahu sebenarnya penjagaan usus ini ada kesannya terhadap fizikal, luaran dan juga dalaman emosi kita. Mungkin ramai tak tahu. Terima kasih Datin kerana bersama kami di Hello Doktor. Thank you for the jemputan. Baiklah, kita akan kembali kepada topik utama untuk episod kali ini, iaitu dilema skizofrenia. Kita ada satu soalan daripada selebriti. Jom kita tengok apakah soalannya. Hai, Assalamualaikum. Saya Mujairi. Saya nak tanya doktor, kalau sesiapa ada masalah kesihatan mental, kepada siapa kita boleh rujuk? Jadi bagaimana doktor? Siapa kita boleh rujuk? Okey. Ada beberapa profesional yang kita boleh jumpa. Okey, dari segi psikiatrik, mana-mana individu boleh mendapatkan pemeriksaan lanjut atau perawatan lanjut di sektor kerajaan dan juga swasta. Okey, hospital kerajaan yang besar kebanyakannya ada yang mempunyai jabatan psikiatrik, biasanya diorang akan ada psychiatric services. Cuma kalau untuk dapatkan rawatan di situ, biasanya pesakit kena dapatkan dahulu surat rujukan, sama ada daripada klinik kesihatan kerajaan ataupun mungkin klinik swasta. Atau kalau mana tahu ada yang ingin pergi ke pihak swasta pun ada. So banyak juga hospital swasta atau klinik psikiatrik swasta yang juga menawarkan perkhidmatan untuk pemeriksaan dan juga perawatan. Okey, dari segi siapa yang boleh melakukan penilaian kalau untuk melihat sama ada kita ni ada ke tidak masalah psikologi atau penyakit psikiatrik. Yang pertama, kita boleh jumpa dengan doktor psikiatrik lah ataupun pakar psikiatrik. Tapi kita ada juga klik kita pakar psikologi. Mereka juga mampu untuk melakukan penilaian dan juga memberi perawatan, misalnya dalam bentuk psikoterapi. Tapi biasanya kalau dari rawatan yang menggunakan ubat, itu biasanya yang boleh prescribe ubat adalah doktor lah, psikiatris lah. Ada juga yang profesional lain seperti occupational therapist. Kadang-kadang diorang pun kita kita rujuk juga pesakit kita ke mereka untuk buat terapi, relaxation, stress management dan sebagainya. Bagaimana pula dengan seorang kaunselor? Dia punya fungsi berbeza daripada pakar psikiatris dan psikologis? Okey. Pada saya tidak salah jumpa kaunselor, sebab mereka juga belajar tentang ilmu psikologi ni. Jadi kalau diorang kita cerita masalah diri kita dengan ahli kaunselor dan dia dapat mengenal pasti simptom-simptom kita, dan biasanya kalau ahli kaunselor dia tahu yang okey, ini penyakit psikiatrik atau jenis yang agak severe, biasanya mereka akan terus rujuk kepada pakar psikiatrik atau klinik psikiatrik, sebab mungkin diorang tahu pesakit ni selain sesi kaunseling tu mungkin tak cukup kan, mungkin memerlukan ubatan. Jadi biasanya mereka akan rujuk kepada kami dan kami akan sambung perawatan tu. Dan pakar psikiatris ni bagaimana mereka akan diagnose seseorang itu mempunyai skizofrenia? I see. Okey, dari segi diagnosis di Malaysia kita boleh diagnose biasanya buku yang kita pakai untuk mendiagnose penyakit psikiatrik ini ada dua jenis lah. Satu yang dikeluarkan oleh American Psychological Association yang kita pakai banyaklah, DSM versi 5. DSM tu Diagnostic and Statistical Manual for Psychiatric Diseases. Itu kita pakai yang tu. Atau kedua, kita boleh pakai juga International Classification of Disease by WHO. Biasanya in terms of criteria dalam buku tu, untuk kalau kita buka segmen skizofrenia tu, disorder tu, dia adalah kriteria apa yang simptom-simptom yang pesakit ada, dan kita akan check. So kalau cukup simptomnya, cukup durasinya, dan kalau dia fulfill all the criteria, kalau memang jelas itu skizofrenia, dan kita akan kata skizofrenia. Dari segi perbezaan DSM-5 dengan ICD ini tidaklah banyak beza. Mereka menyatakan lebih banyak kriteria atau simptom-simptom yang lebih serupa sebenarnya. Seseorang pesakit, doktor, yang mempunyai skizofrenia yang menjalani rawatan, apakah peluang mereka untuk sembuh
boleh ke nak sembuh sepenuhnya ataupun sekurang-kurangnya boleh menjalani kehidupan seperti biasa, seperti normal? Okey Nadia, kalau seseorang tu telah didiagnos dengan penyakit skizofrenia, biasanya perawatan ubat utama yang pakar psikiatri akan beri pada mereka adalah ubat yang kita panggil antipsikotik. Apa tu sebabkan nama pun ada psikotik simptom kan. Jadi nak hilangkan psikotik simptom tu kita bagi ubat antipsikotik. Tapi kalaulah pesakit tu ada juga selain simptom psikosis, ada simptom mood yang ketara macam saya mention awal tadi, kadang-kadang kita ada bagi juga ubat penstabil mood yang kita bagi kepada pesakit bipolar juga. So biasanya kita akan tallykan, kita akan kenakan ubat, prescribe ubat yang bersesuaian dengan simptom-simptom yang pesakit kita, simptom-simptom yang mereka hadapi. Dan dari segi betul pesakit skizofrenia kebanyakannya banyak antara mereka bila dah sakit mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan keluarga, relationship problem dan sebagainya. Sebab tu kita selalu pesan dekat pesakit kita, satu kita puji kalau ahli keluarga atau individu tu sendiri dapatkan rawatan awal. Sebab kita tahu kalau dapatkan rawatan awal, insya-Allah kita dapat sembuh awal dan kita dapat preserve brain function tu sebelum jadi rosak disebabkan penyakit yang berlarutan kan. Tapi dan bila kita treat awal dan kesembuhan tu banyak, jadi biasanya diorang untuk dapat kekalkan fungsi seperti sebelum sakit tu peratusnya agak tinggi. Lebih tinggi. Ya, betul. Dan doktor, mungkin ada juga risiko seharusnya jika dibiarkan berlarutan tanda-tanda skizofrenia, kerana mungkin ada yang takut ataupun ada yang mungkin tidak dapat mengenal pasti mereka mengalami tanda-tanda skizo. Kita nak tahu juga apakah kesannya jika dibiarkan berlarutan. Tetapi belum lagi doktor, kita kembali selepas ini. Baiklah, kita pun sudah sampai ke segmen yang terakhir untuk Hello Doktor di mana kami membincangkan tentang dilema skizofrenia. Jadi kita bersama dengan Dr. Muhammad Hafiz. Doktor, kita tak boleh lari daripada stigma di kalangan masyarakat yang mempunyai pendapat ataupun anggapan bahawa penyakit mental ini seseorang itu gila kalau mempunyai penyakit mental. Jadi mungkin ramai yang akan takut untuk mendapatkan rawatan ataupun yang tidak kenal akan simptom-simptom yang mereka alami. Bagaimana, apakah risiko dan bahayanya jika keadaan ini berlarutan dan dibiarkan untuk tidak dikawal? Okey, Nadia, dari segi stigma memang kita tak dapat nafikanlah. Itu memang antara cabaran besar yang kita hadapi dalam mendetek dan juga merawat pesakit skizofrenia. Again, perawatan awal kalau boleh memang penting kerana bahayanya kenapa? Penyakit skizofrenia kalau kita biarkan berlarutan lama episod psikotik itu tanpa kita bagi ubat yang sepatutnya, dia akan menyebabkan penyakit itu bertambah teruk atau bertambah kronik. Bila dah jadi kronik, macam kita dengarlah kan, penyakit lain, penyakit apa jenis, kalau kita dengar kronik, biasanya pemahaman kita bagi rawatan macam mana pun mungkin tak dapat nak sembuh 100%. Akan ada simptom yang masih ada yang mengganggu. Sama juga untuk penyakit skizofrenia. Jadi sebab tu kalau simptom baru muncul, jumpa doktor, dapat makan ubat awal, biasanya simptom akan dapat hilang dengan cepat, dan kalau kekal makan ubat tak tinggal, dia akan kekal sihat. Tapi misal kalau kita sakit, individu tu sakit dan berlarutan bertahun lamanya, yes, betul kita boleh bagi ubat, simptom mungkin boleh kurang, tapi kita khawatir mungkin kita tak dapat nak hilangkan simptom tu secara signifikan. Jadi banyak mana pun ubat dia makan, masih ada simptom yang tertinggal yang mungkin masih menyebabkan individu tu masih rasa terganggu. Dan jika itu berlaku, ia boleh mendatangkan bahaya kepada orang-orang di sekeliling, doktor? Boleh jadi kerana kadang-kadang ada pesakit skizofrenia disebabkan gangguan simptom halusinasi atau delusion yang diorang hadapi kan. Mereka boleh menjadi agresif? Betul. Ya, diorang contohnya lah sesiapa yang simptomnya adalah paranoid delusion. Dia ada delusion paranoid kan, dia rasa diri dia tak selamat, dia rasa orang keliling macam nak buat benda yang jahat kat dia. Ya, ini menyebabkan diorang akan bertindak secara agresif. Lebih baik aku
contohlah kan, aku serang dulu sebelum diorang serang aku. Jadi itu yang kadang-kadang terjadi simptom agresif, dan ada juga agresif disebabkan halusinasi. Jadi macam bila diorang dengar simptom simptom suara gaib kan, bagi arahan, pergi buat benda ni dekat orang tu. Kalau kau tak buat, nanti dia akan buat sesuatu yang tak baik. Jadi pesakit skizofrenia dia tak boleh nak bezakan realiti dengan bukan realiti. Jadi dia rasa benda tu real, jadi dia akan ikut. Seharusnya kita tak nak perkara sebegitu untuk berlaku kan, doktor. Betul. Jadi apakah pesanan doktor kepada semua penonton Hello Doktor, sama ada kepada mereka yang mempunyai penyakit skizofrenia ataupun mungkin sahabat dan ahli keluarga yang mengenal seseorang yang mempunyai skizofrenia? Boleh. Silakan doktor. Okey, untuk rakyat Malaysia, saya punya nasihat satulah, kalau kita sendiri mengalami simptom-simptom penyakit skizofrenia atau kita ada kenali rakan taulan atau ahli keluarga yang menunjukkan simptom-simptom sebegitu, janganlah kita buang masa, kita sedaya upaya kita cuba bawa mereka untuk dapatkan pemeriksaan awal. Kalau betul mereka memang menghidap penyakit skizofrenia, rawatan awal insya-Allah responnya lebih baik dan prognosisnya pun lebih baik. So kita dapat preserve integriti individu itulah. Semestinya doktor, masyarakat, keluarga dan juga rakan-rakan di sekeliling memainkan peranan yang besar untuk pesakit-pesakit skizofrenia. Janganlah kita pandang serong terhadap mereka, tetapi berilah bantuan yang sewajarnya. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Muhammad Hafiz Norzan daripada Hospital Kuala Lumpur. Terima kasih doktor. Dengan itu, Hello Doktor sudah pun berakhir untuk kali ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan.